Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sektor Psikologi dan Kaunseling PPD Batang Padang ingin berkongsi sesuatu dengan anda pada hari ini. Anda selalu bercakap di hadapan orang ramai, membuat presentation dan anda ingin kelihatan berkeyakinan, diyakini dan berkredibel. Anda mungkin memerlukan tips ini. Hari ini saya ingin berkongsi tentang ilmu body language yang dinamakan power zone. Terdapat 3 power zone yang perlu kita jaga untuk kelihatan berkeyakinan. Apakah 3 power zone tersebut? Yang pertama ialah bahagian leher. Dan yang kedua ialah bahagian perut. Yang ketiga ialah bahagian kemaluan. Apa yang perlu kita lakukan dengan bahagian-bahagian tersebut? Ketika anda bercakap di hadapan orang ramai, anda tidak dibenarkan atau tidak digalakkan untuk menutup bahagian leher. Contohnya, ketika bercakap, anda menunduk ke bawah. Anda tidak akan berkredibel jika anda bercakap begini. Yang kedua, ketika anda berhadapan dengan orang ramai, janganlah anda menutup perut sambil berkata begini. Contohnya, hari ini saya ingin memperkatakan tentang CIDS sebagai contoh. Yang ketiga, ketika anda bercakap juga, power zone yang tidak boleh anda tutup ialah di bahagian kemaluan. Ketika anda bercakap, anda begini. Anda tidak kelihatan berkeyakinan. Jadi bagaimana? Anda perlu membuka postur badan anda, iaitu 3 power zone anda. Sebagaimana saya sedang bercakap dengan anda, saya membuka ketiga-tiga zone saya. 1, 2, 3. Iaitu 3 power zone tidak saya tutup. Saya bercakap dalam keadaan tangan saya sebelah di sini dan sebelah di sini. Okey, ataupun anda boleh begini. Okey, ataupun begini. Tetapi bukan begini. Okey, dan ketika bercakap, elakkan sambil melakukan tingkah laku begini. Anda akan kelihatan tidak yakin. Dan mengikut ilmu body language, apabila anda memegang di bahagian leher dan kepala, itu adalah tanda-tanda anda berada dalam keadaan yang tidak selesa atau sedikit stres. Kerana pada ketika itu, keliling leher anda akan berasa sedikit panas. Maka anda memegang-megang leher. Bagi yang perempuan, anda akan membetul-betulkan bahagian tudung. Itu adalah tanda-tanda anda tidak yakin. Jadi, selepas ini, apabila berhadapan dengan orang ramai ataupun berkomunikasi, pastikan anda menjaga 3 power zone anda. 1, 2 dan 3. Selamat kelihatan berkredibel dan berkeyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat berbahagia. Tuan-tuan, hari ini saya nak kongsi tentang berbahagia di tempat kerja. Sudah tentukan kita nak berbahagia, bergembira, berseronok di tempat kerja. Baik, saya ada 6 tips. Tips yang pertama, sudah tentulah niat kerana Allah. Marilah kita berniat setiap pagi datang bekerja kerana Allah. Ya, bila kita berniat kerana Allah, insya-Allah kita tahu ia sebagai satu ibadah dan ganjarannya pahala di akhirat nanti. Baik, tips yang kedua, buat baik dengan semua orang. Insya-Allah bila kita buat baik, balasannya baik kan? Tips yang ketiga, berlapang dada dengan apa jua yang kita hadapi. Okay, seperti yang kita selalu dengar, langit tidak selalu cerah. Kadang-kadang ia mendung, kadang-kadang ia gelap dan kadang-kadang ia hujan. Tips yang keempat, ucapkan terima kasih kepada bos dan juga kawan-kawan. Apabila kita bersama, mereka membantu kita, ucaplah terima kasih. Dan kadang-kadang mereka buat kelakar, seperti Tuan selalu buat kelakar, Tuan Haji Syamuddin, Encik Azam, mereka buat kelakar, kadang-kadang hampir pecah perut dibuatnya. Ketawalah, bergembiralah. Yang kelima, mohon maaf jika kita bersalah, jika kita tersalah. Kan kita ni bukan manusia yang perfect kan. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu tanpa kita sedari. Baik, yang keenam, senyum. Kerana ia penawar untuk semua duka, semua masalah. Ya, berilah senyuman. Kerana bila orang melihat kita tersenyum, orang merasa lega dan kita juga akan merasa gembira. Okey, itu sahaja 6 tips. Selamat berbahagia di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan salam sejahtera. Hai, bertemu kembali kita dalam siri yang ketiga bagi slot Bicara Kaunselor. Hari ini, saya ingin memperkatakan tentang komunikasi. Kajian yang telah dibuat oleh Profesor Albert Mehrabian menyatakan bahawa verbal akan memberi impak 7% dalam komunikasi kita. Maksudnya, apa yang kita katakan, yang baik, yang buruk akan memberi impak sebanyak 7%. Manakala dari segi intonasi suara, bagaimana kita bercakap, tinggi, rendah, bingit, tinggi, nada suara kita itu akan memberi impak sebanyak 38%. Manakala 55% adalah hasil daripada bahasa badan yang kita tunjukkan. Oleh itu, awas dengan first impression 5 saat yang pertama. Kali ini, saya ingin berkongsi 2 perkara iaitu bagaimana kita ingin mengenali atau menganalisa bahasa badan dari aspek kepala dan juga saya akan berkongsi tentang eye gazing. Pertama, kepala yang ditundukkan ke bawah sebegini. Isyarat ini menunjukkan seseorang itu menghakimi, agresif ataupun negatif. Jika kita melakukan isyarat seperti itu, secara subconscious mind yang menunjukkan kita mempunyai niat yang tidak baik. Kedua, menaikkan bahu. Seseorang itu akan menaikkan bahunya apabila dia merasa terancam. Maka dengan menaikkan bahu, mereka akan kelihatan lebih kecil untuk mengelak diri daripada terancam. Ketiga, gaya menyendongkan kepala. Tahukah anda seseorang itu menyendongkan kepalanya ke kiri? Dia akan kelihatan lebih menarik. Manakala untuk kelihatan bijak, sendonglah kepala anda ke sebelah kanan. Menarik bukan? Keempat, gaya mendongakkan kepala. Seseorang yang melakukan gaya mendongakkan kepala menunjukkan isyarat beliau seorang yang berani dan menunjukkan keunggulan dirinya. Kelima, gaya menyapa menarik perhatian seperti ini. Yang seolah-olah membawa maksud, hai kawan, gaya ini adalah untuk menarik perhatian orang yang disapa. Begitulah gaya daripada kepala yang memberi isyarat-isyarat tertentu. Saya teruskan dengan perkongsian pandangan mata ataupun eye gazing. Pepatah Melayu ada menyatakan dari mata turun ke hati. Terdapat 3 pandangan mata yang ingin saya kongsikan dengan anda. Pandangan mata yang pertama kita namakan power gazing. Power gazing ini apabila anda memandang orang lain dari mata ke dahi. Ini akan menunjukkan anda seorang yang benar-benar serius. Boleh berlatih. Kedua, social gazing. Segitiga social gazing ialah dari mata ke hidung. Pandangan mata ini sering dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh untuk memberikan kesan friendly kepada orang yang dipandangi. Seterusnya, pandangan mata yang ketiga iaitu intimate gazing. Intimate gazing ini bermula dari segitiga di atas sampai ke dada dan terus ke bahagian kemaluan. Pandangan ini sangat tidak digalakkan kerana ia akan memberi kesan pandangan seksual kepada orang yang anda pandang. Awas, jangan sesekali melakukan intimate gazing kepada sesiapa saja yang anda pandang. Ini akan memberikan rasa tidak selesa kepada mereka. Itulah perkongsian kita pada kali ini yang melibatkan bahasa isyarat di bahagian kepala dan juga 3 jenis pandangan mata. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana mengurus stres. Adakah stres itu sentiasa memudaratkan diri kita? Tidak, tuan-tuan. Ia ada juga yang positif.
Biasa kan tuan-tuan dengar eustress, distress. Eustress tu yang baik, manakala distress itu yang tidak baik. Hari ini saya nak cakap yang eustress, yang baik. Contohnya, dia merupakan sumber motivasi untuk kecemerlangan diri seseorang. Kita biasa dengarkan belon panas. Belon panas semakin dipanaskan, semakin tinggi dia naik. Macam itulah ibaratnya. Yang kedua, semakin kuat kita berusaha untuk mencapai kejayaan dan sebagainya. Jadi hari ini saya ingin berkongsi teknik 10B dalam menguruskan stres kita sekiranya ada stres. B yang pertama, bernafas dalam-dalam. Ini semua dikongsikan oleh KKN ya tuan-tuan. Selalu kita nampak. Jadi hari ini saya sebagai ulangan. Bernafas dalam-dalam dengan teknik yang betul. B yang kedua, berehat. Sekiranya kita ada stres, kita kena ambil masa sekejap untuk berehat bagi meriliskan stres tersebut. B yang ketiga, bercuti. Mungkin kita kena ambil cuti dan berjalan-jalan bersama keluarga untuk hilangkan seketika stres kita itu. B yang keempat, berkata, relaxlah. Tak apa, boleh, aku boleh. Contohnya. B yang kelima, beriadah. Ikutlah kemampuan masing-masing. Ada orang dia lasak, ada orang slow and steady. B yang keenam, bersenam. Bersenam pun macam tu. Orang-orang warga emas, dia buat cara warga emas. Orang muda buat cara orang muda. B yang ketujuh, beribadat. Beribadat mengikut agama masing-masing. B yang ke-8, bercakap dengan seseorang. Ya, umpamanya meluahkan sharing dengan kaunselor. Datanglah ke bilik bimbingan dan kaunseling. B yang ke-9, berurut. Ya, umpamanya petang-petang atau malam kita pergilah berurut untuk melegakan stres-stres, sakit-sakit urat dan belakang. Dan B yang ke-10, berfikiran positif. InsyaAllah dengan pemikiran positif, segala-galanya dapat kita uruskan. Itulah ya 10B yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bekerja dengan keadaan yang menggembirakan, tidak stres. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kita kembali dalam siri Bicara Kaunselor, siri yang kelima. Hari ini saya ingin berkongsi tentang akronim SOFTEN, iaitu bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh membina repo menggunakan teknik ini. Apakah itu SOFTEN? Yang pertama iaitu S. S adalah smile. Apabila anda bertemu dengan orang lain, pastikan anda tersenyum ya. Kerana dengan senyuman akan membina sebuah perhubungan, akan membuatkan orang merasa bahagia. Kerana apabila kita boleh membahagiakan orang lain, kenapa kita memilih untuk menderitakan orang lain? Pilihlah membahagiakan orang lain dengan memberikan sebuah senyuman yang ikhlas. Okay? Kerana 5 saat yang pertama adalah first impression yang sangat penting daripada orang lain apabila mereka melihat anda. Okay, yang kedua adalah O, openness. Pastikan anda berada dalam keadaan yang terbuka dari segi postur badan, badan anda menghadap kepada mereka ya. Itu maksudnya openness. Yang ketiga adalah F, forward lean. Pastikan ketika tuan-tuan dan puan-puan bercakap dengan orang lain, gerakkan badan sedikit ke hadapan begini. Sebagai tanda hormat, ke depan sedikit ya, jangan terlalu dekat ya. Okey. Kemudian yang keempat adalah T, iaitu touch ya. Namun musim PKP ini kita tidak boleh touch, tak boleh bersalam ya. Kalau dah habis PKP kita boleh bersalam. Namun T ini boleh kita aplikasikan bersama pasangan, bersama anak kita ya. Kerana touch ini memberi kesan ya kepada emosi seseorang ya. Okey, yang seterusnya adalah E, iaitu eye contact. Apabila kita berbual dengan orang lain, pastikan anda menjaga eye contact anda ya. Kerana dalam siri
Jadi sebelumnya saya tadi bercakap tentang gazing ya. Jadi eye contact, pastikan eye contact social gazing ya. Anda memandang mata ke hidung untuk menunjukkan satu perhubungan yang mesra. Yang terakhir iaitu nodding. Apabila orang bercakap dengan anda boleh melakukan sedikit anggukan 2-3 kali secara perlahan ya, sebagai tanda anda memberi perhatian dan menghargai apa yang sedang mereka perkatakan. Seperti ini. Perlahan-lahan, jangan laju-laju begini ya. Itu tak kenalah ya. Jadi begitulah perkongsian saya pada hari ini, iaitu berkaitan dengan soften, bagaimana boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana membina satu hubungan repo dengan orang lain. Semoga bertemu lagi. Sekian, bye.